Okey, sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan imbas dulu kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kalau ingat kan minggu lepas kan, sebelum ni kita ada belajar berkaitan dengan cara kita nak buat jadual nilai. Okey, contohnya kan, kalau kita nak buat jadual nilai, contohlah apabila Y sama dengan 5 tolak X, kemudian dia akan bagi nilai X kita negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2 kan. Contohnya kan. Okey, seterusnya kita akan buat kotak. Kita akan buat jadual nilai iaitu X dan juga Y. Kemudian kita akan menggunakan nilai-nilai yang dia bagi. Okey, contohnya X kita negatif 2, negatif 1, kosong, 1 dan juga 2 kan. Okey, seterusnya kita kena cari nilai Y bagi setiap kotak tersebut. Okey, nilai Y kita kena cari. Okey, macam mana kita nak cari nilai Y? Kita nak cari nilai Y, kita akan gantikan 5 tolak X kita ialah negatif 2. Kemudian kita akan dapatkan nilai Y iaitu 5 tambah 2, kita akan dapat 7. Okey, itu yang pertama. Kalau untuk yang lain-lain, kita akan buat cara yang sama juga iaitu dalam penggantian, kita akan buat kaedah penggantian untuk dapatkan nilai Y. Okey, lepas kita dah dapat beberapa titik yang kita nak, kemudian kita akan plot graf lah. Plot graf X, Y, kemudian kita akan plot. Lepas kita plot, kita akan sambungkan titik-titik plot tersebut. Okey, contohnya kalau untuk yang ni, yang dia bagi contoh ni adalah persamaan linear. Okey, contohnya kalau X ni ada kuasa 2, kalau X ni kuasa dengan 2, dia akan jadi kuadratik. Okey, dia akan jadi graf kuadratik. Okey, contohnya kalau untuk X kuasa 3, kita punya graf dia akan jadi kubik. Okey, itu saja yang kita ada belajar sebelum ni. Okey, untuk hari ni kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu kita nak tafsir graf fungsi. Okey, macam mana kita nak tafsir graf fungsi kan? Okey, lepas kita buat graf fungsi yang kita dah, selepas kita buat graf, kita akan boleh buat tafsiran dan juga ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Okey, kita akan tengok mula-mula untuk soalan pertama contoh 10 kan. Okey, rajah di 11 menunjukkan graf fungsi Y sama dengan 2X tambah 2. Berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey, dia dah bagi. Yang ni adalah garis lurus iaitu Y sama dengan 2X tambah dengan 2. Okey, apabila dia bagi, dia suruh kita cari nilai, tentukan. Bila dia suruh tentukan, kita kena cari nilai Y. Okey, untuk cari nilai Y, okey, dia kata apabila X sama dengan 2, kita kena tengok dekat sini. Sini 2, kemudian kita akan gunakan pembaris, kita akan sambungkan pada garis lurus graf yang kita dah buat tu, kita akan sambungkan, kemudian kita akan tengok pada paksi Y. Okey, pada paksi Y, so kita akan dapat X sama dengan 2 dan Y kita ialah 6. So kita akan dapat kita punya nilai Y kita ialah 6. Untuk B pula, dia kata nilai X. Okey, nilai X apabila Y sama dengan 4. Apabila dia kata Y sama dengan 4, kita kena tengok pada paksi Y. Okey, Y kita 4. Kemudian kita akan gariskan kepada titik, kita akan sambungkan 4 ni kepada garis lurus yang kita dah buat. Okey, kemudian kita akan gariskan, kemudian kita akan turun ke bawah menggunakan pembaris kan. Kemudian kita akan dapat kita punya nilai X kita ialah 1. Okey, apabila Y sama dengan 4, kita akan dapat kita punya X sama dengan 1. Yang ni untuk contoh pertama. Okey, ni adalah penyelesaian untuk menjawab soalan tadi. Okey, so kita punya apabila Y sama dengan 4, maka X sama dengan 1. Okey, kalau untuk jawab soalan ni kan, kita jangan lupa tahu buat satu garis lurus mencancang ke bawah sehingga bertemu paksi X dan juga Y. Contohnya kalau soalan dia bagi X, kemudian kita akan buat garis lurus ni
garis lurus yang kita akan buat ni bertemu dengan graf yang kita dah bina, kemudian kita akan cari nilai yang berada pada paksi Y. Kalau dia dah bagi X, kita kena cari Y. Okay, kalau dia dah bagi Y, kita akan cari nilai tersebut pada paksi X. Okay. Untuk soalan yang kedua, untuk soalan yang seterusnya, rajah berikut menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2, nilai-nilai X apabila Y sama dengan 7. Untuk soalan ni, kan dia kata Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Apabila dia bagi graf fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2, kita dapat tahu dekat graf ni ia adalah graf kuadratik. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa 2. Okey. Dia kata cari nilai Y apabila X sama dengan 2. X sama dengan 2, kita akan tengok pada paksi X, iaitu sini. Dan seterusnya kita akan sambungkan kepada graf yang dah diberi. Kemudian kita akan tengok pada paksi Y, kita punya nilai Y ialah 2. Kemudian, kalau untuk B pula, dia kata nilai-nilai X. Tentukan nilai-nilai X apabila Y sama dengan 7. Apabila dia kata Y sama dengan 7, so dekat tengah ni, kita tahu dia punya Y. Okay, kita akan tengok pada paksi Y. Kemudian kita tahu tengah ni adalah 7. Apabila dia kata nilai-nilai X, mestilah melebihi daripada satu nilai. Kemudian, kita akan gariskan graf tersebut kepada graf yang dia dah beri. Kemudian kita akan turun ke bawah. Lepas kita turun ke bawah, kita dapati bahawa kita punya X ni ialah negatif 3 dan juga 3. Dia akan ada dua nilai. Sebab dia kata nilai-nilai X. Okey, untuk soalan yang seterusnya kan, contoh 12. Okey, graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Berdasarkan graf, tentukan jarak bola. Jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Apabila disebut pada minit pertama, kita akan tengok dia pada paksi X. Sebabnya, dia dah bagi masa iaitu minit dalam bentuk minit pada paksi X. Kemudian tinggi kita ialah pada paksi Y. Apabila dia minta jarak bola itu dari tanah pada minit pertama, kita akan tengok yang pertama. Kemudian kita akan gariskan ia kepada garis lurus graf yang dah diberi. Kemudian kita akan cari nilai Y. Okey, kemudian kita akan buat garis ini dan juga ke bawah. Kemudian kita akan dapat nilai Y kita ialah 2. Okey, nilai Y kita ialah 2. Maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Kemudian, untuk soalan B, berdasarkan graf, tentukan masa bola menyentuh tanah. Okey, apabila dia kata menyentuh tanah, dia punya bola tu tinggi dia kosong. Kosong sebab apa? Contohlah, kedudukan bola dekat sini, kan? Kemudian bila bola tu jatuh, dia akan berada dekat tanah. Dekat sini kan, contohnya kan. So, bila bola dekat sini, dia punya ketinggian ni mestilah kosong. Okey, lepas dia kosong, maksudnya kita punya nilai Y ialah kosong. Y sama dengan kosong. Kemudian kita akan tengok, kita akan gariskan dia sampai garis yang dia dah bagi sini, iaitu kita akan dapat X kita ialah 2. So, pada minit keberapa bola tu jatuh ke tanah? Pada minit kedua. Kedua sebab apa? Kita tengok garis graf, untuk graf yang dibagi ialah 2. Okey, untuk contoh yang terakhir, dalam expo keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Okey, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Okey, apabila dia kata 20 bungkus nasi goreng, kita akan tengok untuk soalan A ialah berada pada paksi X. Apabila dia berada pada paksi X, kita akan tengok
Berapa dia minta? 20 yang dia minta. Kemudian kita akan gariskan satu garis kepada graf yang diberi. Kemudian kita akan buat garis. Kemudian kita akan dapat kita punya nilai Y, iaitu kita akan dapat 10. Okey, untuk soalan B. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20. Okey, apabila dia kata mendapat keuntungan RM20, so kita akan tengok pada paksi Y. Okey, keuntungan RM20. Okey, keuntungan RM20 kan, kita akan tengok dekat sini berapa bungkus nasi goreng yang telah dijual. Okay, kemudian kita akan gariskan 20 ni melintang satu garis sampai graf ni yang dia bagi. Kemudian kita akan garis turun ke bawah. Kemudian kita akan dapat berapa bungkus? 40 bungkus untuk soalan B. Okey. Untuk soalan C pula, kita akan tengok berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi terjual. Okey, apabila dia kata 26, kita kena tengok dekat graf yang dia bagi sini. Okey, kita akan tengok dia pada paksi X lah. Okey, 26 dekat sini kan. Okey, sini 26, so kita akan tarik. Kita akan buat garis sampai graf sini. Kemudian kita akan dapat kat sini. Okey, so kita punya garis yang ni kita akan dapat ialah keuntungan dia adalah RM13. Okey, untuk satu inference, kita akan tengok pada paksi Y. Untuk paksi Y, kita akan tengok dulu dia punya keuntungan. Kita akan ambil pada paksi Y tadi, jumlah keuntungan siapa jual? Anis. Kita tahu dia akan meningkat apabila apa? Kita akan ambil pada paksi X. So kita akan tengok apabila bilangan bungkus nasi goreng, kita akan tulis dekat sini bertambah berdasarkan trend graf tersebut. Okey, untuk soalan E kan, berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi goreng berjaya dijual. Okey, apabila dia kata 60 dekat sini, so kita kena ramalkan. Okey, lepas kita kena ramalkan, kita kena tambahlah kita punya graf sendiri dekat sini berapa. Okey, kemudian kita akan buat macam biasalah. Kita akan tambah graf dekat sini contohnya. Kemudian kita akan tarik sampai 60 dan kita akan baca berapa keuntungan yang kita akan dapat apabila kita jual 60 bungkus nasi goreng. Contohnya kalau kita dah tambah nanti kita akan dapat tahu dia punya keuntungan ialah 30. Kita kena tambah graf sendirilah. Sini 25, so kita akan tambah lagi dekat sini 30. Okey, untuk soalan pengukuhan, cikgu dah sediakan dalam link Google Form. Okey, terima kasih. Itu saja untuk kelas pada hari ini.